أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua rakan-rakan yang telah pun memasuki kelas kita pagi ini untuk kita terus menyambung perbincangan kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Okey, nanti Hajar Zabidah akan bantu saya untuk menerima masuk rakan-rakan yang masuk selepas ni sebab kita sudah nak memulakan perkongsian kita ya. Masih lagi kita membincangkan kalimah-kalimah yang berkaitan dengan kalimah manna, iaitu yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif, mim dan nun ya. So sekarang ni saya kongsikan skrin seperti biasa, tapi sebelum tu saya akan mute-kan dulu rakan-rakan supaya tidak ada gangguan daripada kalau ada bunyi-bunyi luaran tu kita akan dapat tapis dia ya. Okey, saya kongsikan sekali lagi skrin seperti biasa menggunakan Zoom online. Okey, saya akan tunjukkan di mana kita sebenarnya bermula bagi rakan-rakan yang baru menyertai kelas ini ya. Kita membincangkan kalimah amanna di dalam ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah ya, bagi kalau ada rakan-rakan yang baru ya ataupun rakan-rakan yang lama pun untuk peringatan ya, di manakah sebenarnya kita bermula membincangkan kalimah-kalimah sekarang ialah daripada ayat ke-8 ya. Ayat ke-8 ni ada kalimah apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna. So di sini ya. So maknanya kan ni kita melihat kalimah-kalimah yang berkaitan dengan amanna yang bermakna kami beriman yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif, mim, nun ya. So untuk memahami kalimah ni kita boleh menggunakan Al-Quran yang ini, tafsir dan perkata. Pada masa yang sama sekarang ni kita menggunakan satu lagi aplikasi Quran iaitu dalam korpus ya. Al-Quran korpus ni lihat data ni korpusquran.com ya. Qurankorpus.com ni untuk kita meneliti kalimah-kalimah yang juga dibangunkan daripada alif, mim, nun. Macam manakah cara kita nak pergi ke korpus tu? Ialah pertamanya kita akan pergi menggunakan menu word by word ni. So kalau kita tekan situ, dia akan bawa kita ke paparan ini. So apa yang kita buat ialah kita pilih surah Al-Baqarah tadi di sini. Surah Al-Baqarah, lepas tu pilih ayat ke-8 ya di sini. Ya, pilih ayat ke-8. So bila sudah pilih Al-Baqarah, kalau saya besarkan sikit mungkin boleh nampak. Okey. Surah Al-Baqarah, sebab dia banyak surah, semua senarai surah tu semua di situ ya. Kita pilih surah Al-Baqarah. Lepas tu pilih ayat ya. Surah Al-Baqarah ni panjang sampai 283 ayat lah ya. Jadi kita pilih yang ayat ke-8 di sini ya. Pilih ayat ke-8, lepas tu tekan go. Ya, so tekan go dia akan bawa ke paparan ayat lah. Dia sebab muka surat ni bermula dengan ayat ke-7. Jadi bila kita pilih 8, dia masih tunjukkan ayat ke-7 sebab bermula dengan ayat ke-7 ya, dan ayat ke-8 ada selepasnya yang ni lah. Ayat ke-8 tu. So kita tekan di manna ya, kita tekan di sini ya, tekan manna ni, so dia akan paparkan maklumat yang berkenaan dengan amanna tadi ya. Okey, so sini dia menerangkan kepada kita iaitu
Amanna ni adalah apa? Fi'il madhi, ya. Fi'il madhi, waw dan na tu ialah yang ujung tu na, ya. Fi'il madhi dia lah amanna ni. Kemudian na ni adalah yang diakhiri di ujung tu non alif. Non alif tu dikata dhamir muttasil, iaitu ya, kata nama gantian, ya, kata nama gantian, kata ganti nama, ya, kata ganti nama yang muttasil maknanya yang yang diletakkan sekali di dalam kalimah, satu kalimah yang sama, itu dipanggilkan muttasil fi mahali, di dalam kedudukan raf'i, ya, kedudukan rafa' ataupun marfu' fa'il, ya. So na ni adalah fa'il lah, ya, iaitu pelaku kepada kata kerja manna. So bentuk fi'il madhi, fa'il dia adalah diletakkan di sebelah akhir, ya, selepas pada kata kerja, ya. Dan kata kerja ni adalah dibentuk daripada wazan keempat, ya. So kalau kita lihat sini dia tulis form 4 tu, first person plural tu bermakna apa? Mutakallim, ya. Orang yang pertama, ya, mutakallim orang yang pertama. Dan fi'il madhi ni adalah bentuk wazan yang keempat. Perfect verb ni maknanya fi'il madhi, ya. Kalau kita nak menggunakan maklumat di dalam korpus ni, PRON ni asalnya adalah pronoun. V ni untuk verb, maknanya kata kerja. Dan yang biru tu ialah pronoun, iaitu kata ganti nama. Bahasa Inggeris disebut subject pronoun, ya. Inilah ayatnya. So kalau kita nak melihat semua kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada tiga huruf akar yang sama, tiga huruf akar tu kita boleh lihat di mana? Di atas ni, ya. Macam ni, ya. Cuma untuk pendekatan QHS kita tidak menggunakan hamzah qata' di sini. Kita menggunakan alif, ya. Alif min nun, bukannya hamzah qata' min nun, ya. Itu pendekatan, ya, QHS, sebab dia berkaitan dengan huruf illah, bukannya huruf hamzah qata', ya. Jadi kalau tuan-tuan menggunakan korpus ni, tukarkan alif hamzah qata' min nun kepada alif mim nun, yang dipanggilkan apa tu? The verb triliteral root ni ialah huruf akar dia. Bukannya hamzah tapi alif, sebagaimana yang digunakan di dalam di dalam Quran tafsir dan perkata ni digunakan alif mim nun. Jadi kita menggunakan pendekatan di sini, ya, bukannya dan berbeza dengan korpus tadi, ya. Okey. So bila kita sudah memilih kalimah amanah ni, kalau kita nak melihat semua kata-kata kerja yang juga dibangunkan dalam bentuk wazan keempat daripada alif mim nun, so kita pergi, kita tekan di bawah ni, ya. Ada bawah ni panggil concordant ni. Inilah senarai semua kata-kata kerja yang berkaitan dengan manna ni adalah fi'il madhi, tapi senarai ni dia semua kata kerja, termasuklah fi'il mudhari' dan fi'il amar ataupun fi'il nahi. Semua dimasukkan sekali, dikumpulkan satu kumpulan dengan manna, ya, tidak termasuk kata nama. So kata nama dia tidak dimasukkan dalam senarai concordant ni. Mana dia ada kumpulan lain pula, ya. Kata nama ada kumpulan lain. Yang ni hanya kumpulan apa? Kata kerja, ya, yang kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan fi'il nahi akan dikumpulkan dalam satu kumpulan yang sama. Jadi kalau kita tekan sini concordant ni, itulah kumpulan dia, ya. Yang tuan lihat ni ada sebanyak mana? 537 kalimah, ya, 537 kalimah, ya, dalam bentuk apa? Verb V ni ialah verb ataupun kata kerja, empat ni ialah wazan yang keempat.
ya, daripada alif mim nun, ya. Inilah root dia, ya, 3 huruf akar alif mim nun. Okey, jadi hari ini saya akan teruskan perkongsian kita hari Jumaat lepas, iaitu kita telah berkongsikan kalimah. Saya rasa kita berkongsikan kalimah yang mana? 275. 275, ya. 275 ni, ya. Okey. Min. Yu'minu, sebab kita nak memperkenalkan di sini adalah fi'il mudhari' jamak yang mansub, ya. Kenapa mansub? Kerana ada harfun an. Ni dipanggil harfun nasab, ya. Jadi bila ada harfun nasab, fi'il mudhari' tidak mengambil waw nun tetapi mengambil waw alif, ya. Waw alif ni dipanggilkan waw alif ziyadah, waw alif tambahan. Waw ni adalah dia punya fa'il yang jamak, ya. Itu tanda kepada fi'il mudhari' yang mansub dan jamak, ya, yang jamak. Nah, ya, itu ayyuminu. Ya, sebelum tu kita mengkongsikan lan nu'mina. Nampak, ya? Inilah tanda mansubnya. Bila ada harfun nasab lan, ya, tanda mansubnya nun tu adalah berbaris atas, ya. Nun maknanya nun ini asalnya berbaris atas. Tetapi bila ada waw dengan alif ni, dia tukarkan kepada baris dhammah, ya. Jadi fungsi lan dengan an dari i'rab adalah sama, ya. Ini harfun nasab, yang ni pun harfun nasab. Cuma konteks dia berbeza sikit kerana lan ni bermaksud apa? Tidak akan, mustahil berlaku. Itu lan, ya. Dia lebih affirmatif lagi, ya, lebih tegas lagi, ya. Di sini harfun nasab yang memberi untuk mereka semua beriman, ya. Tapi di sini kami tidak akan sekali-kali beriman. Itu maknanya lan nu'mina, ya. Dia mengambil bentuk mufradah. Sebab tu nun tu tidak ada tambahan waw alif ziyadah kepada kalimah pada fa'il kami, ya. Nun tu, nun baris depan tu maknanya kami, ya. Itulah pelaku dia. Jadi untuk kalimah mutakallim fa'il yang kami, dia tidak mengambil bentuk tambahan jamak. Walaupun dia jamak, ya, ramai, tapi dia ujung dia tu nun yang berbaris atas tanpa waw dan alif ziyadah, ya. Untuk apa? Untuk kami. Di sini dia bukannya kami. Di sini ialah ya. Yang untuk ya ni dengan waw alif ziyadah maknanya mereka. So mereka dia akan mengambil waw alif ziyadah. Tapi untuk kami, ya, dia tidak mengambil, ya. Okey, itu imbasan saja. Sekarang ni saya nak berkongsi kepada apa tu minuna, ya. Yang seterusnya kita akan cuba lihat ini, ya, yang pertama kali digunakan, ya, pertama kali digunakan di dalam Al-Baqarah ni. Dan kalau kita lihat kemungkinan tidak digunakan banyak kali, ya. Kalau kita nak melihat berapa kali digunakan tu, kita pergi ke mana? Kita pergi ke di sini, ya, Quran tafsir dan pro ni, yang Quran korpus ni dia tidak memberi tahu kita berapa kali, melainkan kalau kita bilang dekat senarai, ya. Tetapi kalau nak tengok kalimah ni berapa kali digunakan, kita akan pergi ke mana? Quran korpus. Mungkin saya tunjukkan sekarang, tengok dia ayat ke berapa? Ayat ke 85, ya. Jadi kita pergi ke Quran Quran dan tafsir tadi, pergi ke ayat yang ke-5, 85, ya. Kalau nak cepat boleh tarik je apa ni,
ada sebelah kiri ni ada yang hitam ni, dia punya scroller ya. Kalau boleh dapat scroller ni, kita boleh tarik saja macam tu. Kalau nak cepat. Kalau tidak, kita boleh scroll lah. Cuma scroll dia lambat sikit lah ya, itu saja. So jadi apa tu minu tu di mana 85 tadi ya di sini ya. Ini kalimah apa tu minuna. Ya. Apa tu minuna ni ialah di pertengahan ayat bermula summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Itu 85 bermula di sini. So apa tu minu ni selepas waqaf jaiz jim sini ya. So kita tekan di sini apa tu minu. So ini ya, dia memberi penjelasan kepada apa tu minuna tu, dia bangun kepada alif mim nun seperti biasa ya. Cuba kita tekan di sini kalau dia boleh bantu kita untuk melihat berapa kalikah kalimah ni digunakan ya. So kita tekan di sini. Okey ya. So di sini dia tidak memberi kita apa tu minu ni berapa kali ya. Ya, cuba kita tekan tempat lain sini dia bantu tidak? Tidak juga ya. Okey. So bermakna apa tu minuna ni kita tak dapat juga tahu, melainkan kita kena bilang sendirilah ya. Sebab app ni kadang-kadang sekarang ni dia nak fokus kepada apa? Bukannya afatu minuna, tetapi dia nak fokus kepada tu minu ni yang hijau ni. Kalau kita tekan sini ya, nampak tu minu tu digunakan sebanyak 21 kali ya, 21 kali. Jadi dia fokus kepada tu minu ya, kata pokoknya di dalam kalimah tu ya. So kalau kita tengok ini yang pertama case, kalau kita scroll ke bawah dia akan beri yang kedua, nampak tu minu, bukannya apa tu minu. Jadi yang ni senarai ni 21 adalah tu minu yang ni kali. So bermakna dia tidak memberitahu kita apa tu minu berapa kali ya. Tetapi daripada sini kita lihat sebenarnya dia hanya sekali digunakan ya, di ayat ni saja ya, tidak ada ayat lain. So ayat lain dia gunakan dalam bentuk tu minu, bukannya apa tu minu. Ni juga tu minu dan tambah la, jadi la tu minunna ya. So semua tu adalah dibangun kepada tu minu, jadi dia masuk dalam senarai yang 21 ini ya. So kalau kita cek semua 21 ni Fatut minu hanya digunakan sekali saja, iaitu di dalam ayat ni saja, iaitu ayat 85. Iaitu cara nak menggunakan digital app ni ya, untuk membantu kita mengenal dan mendapatkan maklumat ya. Sekarang ni saya terus kepada macam manakah Fatut minuna ni dibangunkan ya, di kalimah tu dibangunkan, maknanya macam mana terjadinya kalimah tu ya. Okey, kita akan gunakan seperti biasa, pergi ke corpus. Saya akan kopikan dulu, pergi kepada leksi logos ya. Kita akan gunakan leksi logos Arab. Kalau kita nak gunakan tambah, kita boleh ambil satu lagi leksi logos ya, dan pilih Jawi sekiranya kita nanti nak gunakan Jawi. So kita standby ya. Jawi, satu Arab. Ya, ini Arabic. Yang ni ialah Jawi Melayu ya. So sekiranya kita nak guna penerangan bahasa Melayu, kita akan gunakan sini. Sebab setengah daripada alfabet tu tidak ada dalam Arabic punya keyboard ya. So saya akan kopikan yang tadi. Di sinilah apa tu minuna yang kita nak bahaskan sekarang ya. Macam manakah pembangunan Fatut minuna ya. Saya mulakan juga dengan 3 huruf akar ya. 3 huruf akar, walaupun hari Jumaat tu saya ada shortcut ya. Kalau nak shortcut pun boleh ya. Kalau saya tunjukkan dua-dua ya. Okey, kalau nak shortcut kita terus kepada, sebab ini adalah fi'il mudhari' ya. So fi'il mudhari' bermakna apa? Apa tanda fi'il mudhari'? Ada ta sini dan waw nun. Itu tanda fi'il mudhari'. Ya, ta
ada fa'il dia, dan fa'il dia tu dengan ada waw nun bermakna fa'il yang jamak yang bermakna kamu semua, ya, kamu semua, ya. Kalau kita nak buat penerangan dulu pun boleh, ya. Okey. So penerangan itu kalimah tu apa? Dia adalah jenis fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Fi'il mudhari' maklum min ain lam waw mim. Okey. Nun ta baris hadapan, ya, ta baris hadapan menunjukkan dia bukannya wazan satu, ya, tetapi dia wazan yang keempat. So kita letak situ wazan keempat. Wazan keempat. Okey, ya. Wazan keempat. Dan dia ada waw nun menunjukkan jamak. So kita apa? Waw nun juga menunjukkan jamak yang marfu', ya, jamak marfu' min ra fa waw ain, ya, jamak yang bila jamak tu apa maksud dia? Jamak ialah pelaku dia, ya. Ta dengan waw nun tu adalah fa'il dia, ya. Okey. So sekarang ni kita buat pembangunannya, dan shortcut dia kita dah buat sebelum ni. Kita boleh terus pergi kepada kalimah fi'il mudhari' dia, ya. Default fi'il mudhari' ialah yu'minu. Ya baris hadapan dengan hamzah qata' berkaki waw, sukunkan dia, mim baris bawah, nun baris depan, ya. Tu, ya. Saya mulakan ini yu'minu. Di sini sebenarnya ada apa? 3 huruf akar jadi kata dasar, dan dia mengambil acuan yuf'ilu, dia jadi yu'minu. Saya shortcut je. Kalau perlu sekarang saya akan detailkan balik, ya. Okey. Yu'minu. Okey, tetapi dia jamak, jadi kita tambahkan yu'minu ni dengan waw alif ziyadah, dia akan menjadi yu'minu. Nah, ya, tambah je waw alif ziyadah di ujung tu, waw nun, ya, sebab dia marfu', dia ambil waw nun. Jadi yu'minuna ini mufrad, yakni jamak, yakni bermakna dia beriman, yakni maknanya mereka beriman, ya. Ini default, ya. Tapi dalam ayat Quran tu bukannya yu'minu tapi tu'minu. So tukarkan ya ni kepada ta, ya. Tukarkan ya ni kepada ta. Jadi dia akan jadi tu'minuna. Ya, tukar saja ta ni kepada kamu, ya. Kamu semua. Yang ni ialah mereka semua. Mereka semua beriman. Ini dia beriman seorang. Yang ni ya dengan waw nun, mereka semua beriman. So tukar kepada ta, jadi kamu dengan waw nun maknanya kamu semua beriman. Ya, kalau kita nak letakkan apa makna di situ boleh, ya. Yang ni bermakna kamu semua, dia jamak. Beriman. Ba, ro, hamzah qata', ya, mim, alif, nun, ya. Itu makna tu'minuna, makna kamu semua beriman, ya. Tetapi di sini ada tambahan apa? Mula tambahan fa, ya, maka fa tu bermakna maka, ya. Fa ni dipanggilkan fa istinafiyah, ya, fa penyambung cerita, ya. So macam mana kita buat step by step. Jadi tu'minuna ni tambah fa dulu satu-satu, ya. So yang ni kita buat arrow dia di sini.
ambil tu'minuna ni tambah fa. Ya. Okey, ta. Tu'minuna tambahkan fa di awalan dia. Ya, kalau saya nak buat cara step by step, saya buat tambah fa. Tu dia. Ya. Tu'minuna ni tambahkan fa di awalan dia. Ya, so fa dengan tu'minuna menjadi apa? Fatu'minu. Okey, fatu'minu kita apa buat? Buang tanda apa ni? Tanda campur tu, gabungkan dia. Jadilah fatu'minuna. Fatu'minuna. Kemudian barulah kita tambahkan hamzah istifham tu. Di sini kalau nak buat terus pun boleh ya. Saya buat satu-satu, lepas tu nanti saya tunjukkan cara buat dua sekali tambah pun boleh juga ya. Jadi kita sekarang buat step yang ni dulu satu-satu. Ambil yang ni. Okey, tambahkan hamzah istifham sebelumnya. Ya, iaitu hamzah istifham baris atas dan letakkan tanda campur. Itu kalau nak buat step by step ya. Saya tunjukkan step by. Yang ni tadi tambah fa, di sini tambah hamzah qata'. Ya, kita boleh shortcut sebenarnya. Bila kita dah mahir nanti, kita boleh shortcut je. Okey. So ini akan menjadi apa? Buanglah tanda campur tu dan gabungkan dia. Jadilah afatu minu. Itu ya cara dia. Fatu minuna tambah hamzah istifham jadi fatu minum. Mana ini dalam bentuk soalan dah. Ya, dalam bentuk soalan iaitu apakah kamu beriman? Apakah kamu semua beriman? Sebab ada maka di sini ya. Fa ni adalah maka dalam bentuk soalan. Apakah kamu semua beriman? Ya, itu maknanya. Okey, sekarang ni saya tunjukkan shortcut dia ya. Shortcut dia iaitu kita boleh ambil di sini. Kalau kita dah mahir besok, kita boleh buat shortcut saja ya. Saya kopikan. Okey. Di mana tadi? Tu'minuna ya. Tu'minuna sebenarnya kita boleh shortcutkan terus. Ya. So saya buangkan yang ini. Ya, kita di sini kita terus tambah hamzah qata' sekali. Hamzah istifham tu. Hamzah boleh ya. Tadi kita buat step by step. Ya. Sebenarnya kita boleh buat serentak. Tambah hamzah, dua perkara kita tambah iaitu mula-mula fa ni, lepas tu tambahkan hamzah qata'. Bermula hamzah qata', tambahkan fa kepada tu'minuna. Ya. Jadilah kalimah fatu minuna ya. Itu shortcut. Ya, kita boleh buat dua step sekali. Dan kalau kita mahu boleh buat 3 step sekali ya. So sekarang saya tunjukkan 3 step sekali shortcut lah. Ya. Okey, di mana? Ya, kita boleh di sini pun kita boleh. Kita kalau sudah bila mahir dengan kalimah daripada yu'minu ni ya, kita boleh terus jadikan afatu minuna ya. Ini kalau mahir lah ya. So apa kita buat? Ini step ketiga ialah kita ambil yu'minu ya, yu'minuna ni kita buat di sini. Terus akan menjadi fatu minuna dengan kita tambah sekali komponen-komponen tambahan tu dalam step yang sama. Okey. Okey, yu'minuna apa kita buat? Kita tambah waw nun ya, jamakkan dia waw nun alif di ujung. Di sini kita tambah hamzah qata' dengan fa ni. Okey, yu'minuna nanti ya, yu'minu sebab sini yu'minu ya, so tak boleh di sini sebab dia tak bertukar pada ta lagi ya.
So kita tak boleh gunakan ni, kita guna yang ni lah, tu'minuna. Ataupun kita boleh buat yu'minu ni kita tukarkan kepada tu'minu di sini ya. Ditukarkan ta di sini untuk menjadikan kamu. Ya, so sini kita tukarkan pada kamu. Kemudian kita tambah tambah waw nun, lepas tu di sebelumnya kita tambah hamzah qata' dengan fa tadi, hamzah istifham dengan fa di awalan. Okey. Siap. Ya, so kita boleh buat shortcut kalau kita dah mahir ya. So maknanya sebelum tu'minu ni dia mesti ada yu'minu ya. Yu'minu dulu di sini tadi. So kita letakkan di situ. Yu'minu ni kita tambah di sini ya. Control. Okey. Ya. Yu'minu ni kita tukar pada tu'minu. Kemudian kita tambah 3 komponen sekali, iaitu hamzah istifham, tambahkan fa, tambah kepada tu'minu tu, lepas tu jamakkan dia ya. So dalam satu step ni kita terus buat 3 penambahan ya. So akhirnya menjadi kalimah yang sama juga ya, iaitu fatu'minuna. Jadi fatu'minuna dengan adanya hamzah istifham tu dia sudah menjadi makna. So kita berikan makna di sini iaitu apakah ya, biasanya apakah ada fa maka, so kita mulakan dengan maka. Maka ialah mim dengan kaf saja ya, jauhi dia. Maka apakah kamu semua, sebab dia jamak, kamu semua beriman. Ba, ro, hamzah qata', ya, mim, alif, nun. Ya, itulah makna kepada fatu'minuna ya. Maka, walaupun maka tu nombor 2, tapi dalam bahasa Melayu kita bawa maka tu ke hadapan. Bahasa Arab maka tu digabungkan dengan fi'il mudhari' dan semua hamzah istifham di hadapan sekali ya. Kalau nak literal, kalau nak ikut susunan dia, apakah maka kamu beriman? Apakah maka kamu beriman? Ya, tak sedap bunyi dia ya. Melayu tak cakap macam tu. Jadi Melayu kata apa? Maka apakah kamu semua beriman? So kita susunkan mengikut tata bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, maka dulu ya. Walaupun fa tu kedudukan dia selepas hamzah istifham ya. Kenapa? Sebab hamzah istifham memang di awalan kalimah ya, dia tidak diletakkan di nombor 2 ya. So dia letakkan awalan, jadi kita tukarkan fa dengan alif tu dalam jadi maka apakah kamu semua beriman ya. Itu penerangan macam mana kalimah fatu'minuna tu dibangunkan. Supaya kenapa kita buat pembangunan ni, supaya kita mengenal kalimah tu ya. Dia asalnya daripada yu'minu yang ditukar kepada tu'minu, masih lagi mufrad, ialah dia tukarkan kepada kamu seorang. Lepas tu kita boleh tambahkan imbuhan-imbuhan yang lain tu sekali. So dia menjadilah fatu'minuna ya. So kalau nak tunjukkan apa yang dalam awalan ni dot ni, saya boleh tunjukkan sekali lagi. Ya, sebab ini kita shortcut saja. Kalau kita nak tunjukkan pun boleh. Ya, kita pergi ke sini dan kopikan. Dan di sini kita gantikanlah ya. Semua ni sebenarnya dia berasal daripada alif mim nun. Alif mim dan nun, iaitu 3 huruf akar. Ini ulang kaji ya kepada
kalau tuan-tuan yang belum dapat lagi apa yang dalam dot ni, ialah 3 huruf akar, ya. Dia menjadi kata dasar dalam wazan keempat, ya. Kita letakkan huruf kata dasar dulu, iaitu hamzah qata' baris atas, mim baris bawah, nun baris atas. Kata dasar dia lah aminah. Kemudian dia mengambil acuan sebab dia fi'il mudhari', ya. Dia adalah acuan fi'il mudhari' wazan keempat. Jadi kita ambil acuan yuf'ilu. Ya baris depan, fa sukun, ain baris bawah, lam baris depan. Itu dia acuan dia, ya. Jadi aminah mengambil acuan yuf'ilu, dia akan jadi kalimah kata terbitan yu'minu, ya. Tukarkan ya kepada ta untuk kamu. Lepas tu jamakkan dia, tambah waw nun, dan pada masa yang sama tambahkan maka dan tambahkan hamzah istifham, jadilah kalimah afatu minuna, ya. Ini kita buat shortcut, ya, 3 sekali dalam satu step. Kalau nak satu step per step boleh, ya. Kita susun satu pun boleh juga, ya. Tidak ada masalah, ya. Asalkan akhirnya dia menjadi kalimah yang betul, yang memberi makna nanti, maka apakah kamu semua beriman. Bila kita sudah mengenal dan mengetahui maknanya, kita boleh balik kepada ayat. Jadi dia dalam konteks ayat ni, jadi Allah menyoal mereka ni, ya. Apakah kamu semua beriman bi ba'dil kitab, dengan sebahagian kitab, ya, dengan sebahagian kitab, wa takfuruna bi ba'dil, dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain. Ini Allah soalkan Bani Israel ni, bermakna ada kitab dia beriman, ada kitab dia tolak. Jadi perbuatan tu ditegur oleh Allah, ya. Di dalam ayat 85 ni, ya, Allah menegur mereka ni, maknanya perbuatan tu tak betul, ya. Kamu pilih-pilih pula, ya. Sedangkan semua kitab tu adalah kitab Allah. Kenapa yang ni kamu ambil, yang ni kamu tak ambil, ya. Apa tu minu nabi ba'ti kita, ya, sebahagian berkitab dan sebahagian lain kamu tolak, dipilih-pilih pula. Itu perangai Bani Israel. Dia pilih tu sebab apa? Yang mana tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Yang mana sesuai, mereka terima. Itulah, ya, Allah nak berkongsikan karakter, ya, Bani Israel yang membuat kerja ataupun menyembunyikan apa yang hak di dalam kitab-kitab Allah tu, ya. Jadi sebahagiannya mereka ambil dan sebahagiannya mereka tidak ambil. Kalau kita nak tengok ayat yang sepenuhnya, dia bermula di sinilah, ya, ayat tu panjang, ya. Daripada sini, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, dan seterusnya sampailah yang tadi, iaitu sini afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, ya. Jadi Allah, bila kita membaca ni, hendaklah kita membacanya dalam tonasi soalan, ya, dalam bentuk soalan, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, dalam bentuk soalan, sebab ini adalah ayat soalan, ya. So insya-Allah kita akan sambung lagi besok dengan kalimah-kalimah. Cuba kita tengok apa agaknya kalimah yang kita nak kongsi, ya. Yang ini kita sudah buat, aminu, nu'minu semua dah buat, ya. Mungkin kita kongsi yang sini saja. Amantum ni yang belum buat, mungkin kita akan besok kita akan tunjukkan pembentukan amantum. Mungkin kita boleh kaitkan sekali dengan 3 ni, ya. Semua ni sebenarnya proses yang sama. Ini amanna, amanu dengan amantum, ya, proses dia adalah sama, iaitu kita yang berbezanya fa'il dia saja. Ini fa'ilna, ini fa'il mereka orang yang ketiga, ini fa'il mutakallim orang kedua, ya, tapi pembentukan dia sama. So kita akan tunjukkan besok kaitan, ya, empat kalimah ni sekali supaya tuan-tuan dapat melihat, ya. Bila tengok ini dengan ini, sebenarnya dia adalah proses pembentukan yang sama, tetapi fa'il saja yang berbeza dalam bentuk fi'il,
madhi insya-Allah ya. Okey ya. So kita sudahi kelas kita hari ini di sini saja dan insya-Allah kita akan sambung lagi besok. Semoga semua pembelajaran kita memberi manfaat kepada kita ya untuk mengenal ya kalimah-kalimah ya di dalam Al-Quran itu.